Tu cara dia. Sebelum kita panggil scrub lah, kita nak scrub, basuh tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di YouTube channel saya, Dr. F. Razi. Okey, yang mana yang belum subscribe, subscribe dulu, kasih like, tu subscribe. Sebelum ni saya ada buat 2 video reaction tentang series drama romantik. Doktor Romantik. Dua-dua video saya tu boleh kata banyaklah view, tapi ya sedih sikit lah. YouTube dia tutup saya punya video tu, so anda semua tak boleh tengok, korang-korang semua tak boleh tengok. Video tu ada lagi dalam saya punya channel, tapi anda dah tak boleh tengok. Sebab apa? Saya rasa sebab copyright lah. Dia bagi tahu ada orang yang komplain tentang copyright video tu. Jadi video tu seolah-olah ada orang yang tak dapat nak tengok video tu, dia dapat tengok series tu daripada video saya. So YouTube rasa macam tak adil untuk dia punya owner lah. So hari ni saya nak review season 2 episod yang pertama, tapi saya akan adjust sikit lah. Nanti saya akan edit dia punya video tu supaya nampak tak kena copyright lah. Maksudnya tak di ban oleh YouTube. Saya akan edit sikit-sikit lah. Tapi yang penting, apa yang saya nak kongsi adalah kita nak belajar lah apa yang kita boleh dapat tahu ilmu baru melalui series ni. Okey, jom kita tengok. Ini season yang kedua Okey, dia tengah buat live performing operation. Okey, dia nak buat pancreaticoduodenectomy. Okey, kita panggil Whipple procedure. Okey, kepada yang tak ada background medik, benda-benda aku sebut ni kan, macam apa yang saya sebut ni, so tak faham. Kepada yang bukan medik, kepada yang dalam medik, medical student ataupun apa, anda boleh search, boleh baca dan anda insyaAllah akan faham. Yang mana yang bukan medik punya background, mungkin susah sikit. Dia kata umur 56 tahun, ada head of pancreas CA. Okey, yang pertama, bila kita di hospital, kita kata, kita tak sebut cancer lah, kita sebut CA. So CA sama dengan cancer. Bila kita kata cancer, nanti kan lalu depan pesakit, dia ni ada pancreatic cancer, macam sedih sikit kan. So, kalau kita cakap dia ni ada pancreatic CA, so patient pun tak berapa perasan lah. So pancreatic ni dia punya organ kita, saluran makan esophagus, okey, sampai ke perut tu dia akan pergi ke duodenum, usus kecil. Usus kecil tu ada satu saluran yang sambung dengan pankreas. So basically pankreas ni akan ada bagi satu tube yang salurkan ke usus kecil. Nanti kita bagi gambar lah kalau kita nak, nanti kita boleh mungkin lebih faham. So basically di enzim-enzim yang dikeluarkan daripada pankreas ni membantu pencernaan. Okey, kalau ada kanser dekat situ, dia akan melibatkan banyak benda kat situ. Sebab kat situ dekat-dekat dengan usus kecil, dekat-dekat dengan gallbladder. Gallbladder ni apa? Pundi empedu. Usus kecil lepas dengan pankreas itu sekali. So bila kita buat pancreaticoduodenectomy, kita nak buang tu, kena buang duodenum sekali. Bila buang duodenum sekali, kena buang gallbladder sekali. So bila kita buang benda-benda ni, banyak cabang yang kita kena buat. Anastomosis ni adalah penyambungan. Okey, kita potong yang ujung ni kita sambung, kita panggil primary anastomosis. End to end primary anastomosis. Ada yang macam okey, ini satu tube, kita tak sambung end to end, kita sambung end to side, pun boleh juga, end to side anastomosis. So ada macam-macam anastomosis, cara-cara untuk anastomosis ni adalah penyambungan lah. So ada banyak anastomosis dalam operation Whipple's ni, Whipple procedure ni. So agak complicated. So bila dia nak buat live show, dia tunjuk laparoscopy, maksudnya dia dah advance lah. Dia dah advance supaya orang lain dapat belajar. So dia buat live performance ni lah.
totally laparoscopic. Okey, dia kata this is anesthesiologist. Okey, anesthesiologist adalah doktor pakar bius. Okey, macam sebelum ni punya video saya ada ceritakan pasal pembedahan, saya ada ceritakan pasal macam mana kenapa lambat semua kan. So waktu tu saya ada cerita. Nak operation ni ada satu tim. Bukan satu tim. Okey, satu tim lah yang mempunyai 2-3 sub team. Sub team mana, tim bawahan lagi lah. Sub NS, bius, doktor bius, doktor bedah, surgical, surgeon dan scrub. So dalam ni ada banyak kan orang dalam ni kan. Ada surgeon, ada assistant surgeon. Lepas tu yang dia kata tadi, dia introduce anesthesiologist dia, bius dia duduk dengan machine intubation tu. So ada few. So kalau ada banyak assistant surgeon lagi penuh kat situ. Dengan scrub nurse lagi. Dia buat tu kata precise lah. Dia macam gaya surgeon tu ada. Dia macam bukan buat-buat. Kalau dia pelakon yang betul-betul buat study. Portal hepatis. Okay, ada banyak port kat situ kan. Okay, dia kata nak lymph node detachment. Semua benda di sekeliling organ kita ni ada lymph node, kelenjar. Lymph node kita panggil apa bahasa Melayu? Kelenjar lymph lah, limpa. Kalau limpa spleen ni bahasa Melayu kan. Ini kelenjar okay, kita panggil kelenjar lah. Lymph node kita panggil kelenjar. So ada kelenjar-kelenjar yang berada di sekitar organ-organ. So kalau kita nak remove organ tu, kita ada dikata kanser biasanya akan merebak. Yang paling dekat dengan organ-organ sekitar tu adalah kelenjar. So kelenjar tu bukan remove sekali. So bayangkan nak removekan benda-benda tu, nak removekan kelenjar-kelenjar sekali. Kelenjar ni kecil-kecil je, kecil-kecil. Kalau macam kat sini, kat neck kita ada kelenjar. Kelenjar ni kalau kita nak buang sini, contohlah ada kanser kat sini, kanser thyroid ke apa yang perlukan pembuangan untuk kelenjar, remove habis ni kelenjar-kelenjar ni. Kadang orang demam pun boleh ada kelenjar benjol-benjol bintik-bintik tu. Kadang-kadang infection apa tu boleh ada. So kalau ada kelenjar timbul-timbul tu, kalau lama sangat tak hilang, pergi jumpa doktor lah. Auditory dan visual hallucination. Okey, hallucination adalah perkara yang orang ataupun pesakit dapat rasakan. Kalau auditory, dapat dengar benda yang orang lain tak boleh dengar. Kalau visual, boleh nampak apa benda yang orang lain tak boleh nampak. Itu kita panggil hallucination. So kalau dia tengah bercakap seorang-seorang, mungkin kita boleh kata dia tengah hallucination. Sebab orang lain tak nampak, dia seorang nampak. Hallucination. Auditory, telinga, dia dengar ada orang bisik. Macam dekat ward saya, ada regular customer kita panggil, psychiatry punya patient. Dia selalu datang dekat ward dengan macam-macam benda dalam badan. Dimasukkan paku lah, ada besi lah, apa benda besi-besi ni boleh masuk. Tengok kat x-ray, sangkut sini. Kita pun tak tahu macam mana dia masukkan. Tanya kenapa buat benda-benda macam ni. Dia kata bukan saya nak buat, Amira suruh masuk. Bagi nama untuk dia punya hallucination tu. Amira tu saya sebut je lah. Saya tak nak lah ni tu, contoh. Bukan saya yang suruh, itu yang suruh. Mamat tu yang suruh. Mamat mana? Itulah mamat tu, dia selalu cakap dengan saya. Macam tu lah. The specimen will come out and block. So maksudnya specimen tu benda lah, benda yang kita nak buang tu lah. Operation, kalau kanser apa semua kita nak, itu kita panggil specimen. Benda yang kita nak bawa keluar tu adalah specimen. So end block maksudnya total tak ada tinggal lah. Kita habis apa shave, apa tepi-tepi dia semua kita clear kan. So tak ada apa yang tinggal. Kalau ada setengah tumor kanser, dia tak boleh nak keluarkan semua. Kita keluarkan mana yang boleh. So kita panggil tu R1 resection, R0 resection. Ada beza-beza tu. Resection
pembuangan yang sepenuhnya atau pembuangan yang partial, yang separuh. Kalau macam end block ni sepenuhnya lah nak buang semua sekali. Maksudnya kalau dia mampu untuk dia mampu untuk keluarkan semua sekali, dia akan keluarkan semua sekali lah. Kalau dia melekat merata-rata tak boleh nak keluarkan, kita panggil dia partially remove lah, partial resection. Ada bleeding. Okey. Alright. Okey, dia baru cakap tak ada bleeding yang masif. Bila kita buat laparoscopik ni, kita punya view adalah kita punya TV tu. So kita masukkan alat tu laparoscopik ni bukan operation yang bedah besar tu, panjang tak. Laparoscopik ni dia pakai tebuk trocar tu, tebuk, masukkan kamera, masukkan alat pemegang, masukkan tu semua tu pakai kat luar je. So kita pegang alat tu daripada luar, view dekat dalam tu adalah daripada kamera, daripada monitor tu. Kita tengok, okey ni dah kena tak kena, okey tepi sikit, ke kanan, ke kiri. Okey, so apa, coordination tu kena betul lah. Tengok, okey ni tutup, potong, ini okey. Kita menjahit pun pakai laparoscopik, bayangkan macam mana gaya kan. So dia buat laparoscopik melalui kata pemegang je. So kalau dia kata bleeding, biasanya bleeding yang banyak akan, kita tengok kat monitor tu, bleeding yang banyak akan penuhkan view, dah tak nampak apa. So kamera kita, monitor kita dah tak nampak. So bila dia check bleeding tak banyak, maksudnya tak ada berkumpul darah kat bawah, view pun cantik, kamera tak ada kena splash darah, spurting, kita panggil spurting darah tu. So maksudnya darah tak banyak sangat. So tapi dalam isu ni, cerita ni dia kata BP drop. So BP drop salah satunya adalah darah. Yang kita boleh fikir ada banyak sebab BP drop. Okey. So salah satunya darah lah, darah banyak keluar, BP boleh drop, heart rate boleh tinggi. Tapi tak semestinya itu adalah satu-satunya sebab. Ada banyak sebab BP drop. Okay, bila diorang buat live performance kan, ada benda-benda yang merisaukan, semua orang kelabar so semua orang nak tengok macam mana dia handle kes tu. Ni hero kita kan, Master Kim. Lung collapse. Saya suspect dia nak bagi tahu ada pneumothorax. Ini menarik. Saya rasa dia ada tension pneumothorax. Okey, apa tension pneumothorax tu? Okey, tension pneumothorax ni adalah dalam rongga tulang rusuk kita ni. Tulang rusuk, dalam tu ada paru-paru. Okey, paru-paru. Paru-paru tu kita kembang kuncup. So in between paru-paru dengan rongga tulang rusuk ni ada satu ruang. So kalau ruang ni dipenuhi oleh udara, kita panggil pneumothorax. Kalau ruang ni dipenuhi oleh air, kita panggil hemothorax ataupun pleural effusion. Ruang tu akan mengganggu nafas kita. Bila paru-paru nak kembang tu, kalau ada ruang, ada udara, dia susah nak bernafas. So kalau macam dalam kes ni, paru-paru tu jadi kecil, dia ruang untuk bernafas tu kurang, itu menyebabkan dia sampai terganggu BP dia, itu menyebabkan tension pneumothorax. So apa kena buat? Dia kata buat x-ray dulu. So kalau orang yang ikut buku ataupun ikut teori, mungkin nak kena buat x-ray dulu, nak tengok dulu, nak imaging dulu kan. Tetapi sepatutnya benda macam ni kita boleh buat clinical judgement. Kita tengok, okey, kita rasa ini tension pneumothorax, kita relief. Dia kata minta angiocat. Angiocat ni satu macam jarum, ada tube, kita nak masukkan. Ikut ATLS 2018. Ini dah latestnya, yang mana yang medik faham lah. Latestnya guideline, kita masukkan tube tu, angiocat tu boleh dekat safety triangle, fifth intercostal space, masuk kat situ. Kalau dulu punya ajaran, dulu punya practice dekat second intercostal, masuk keluar angin. Kita bukan tebuk paru-paru tau, kita
kita tebuk masuk tu ruang antara paru-paru dan rongga, tulang rusuk tu, ni. So angin masuk kat situ, kat situ yang keluar angin tu. So bila angin keluar, paru-paru boleh kembang, terus akan baik, BP akan terus naik, terus sihatlah, sembuh macam magic kan. Kan BP terus cantik. Okey, terus dia end dia punya demonstration live performance tu sebab ada pneumothorax. Okey, untuk kes yang macam ni, saya rasa pneumothorax dia berlaku disebabkan oleh pressure daripada laparoskopik punya prosedur. Bila buat laparoskopik, kita akan masukkan angin, okey, gas carbon dioxide. Sebenarnya gas carbon dioxide lah yang kita pakai, ada a few gases yang kita boleh pakai. So bila kita pakai tu, kita bayangkan macam bag ni, contoh bag, dalam dia ada usus, ada organ-organ semua. Bila kita masukkan kamera, kita masukkan tube tu, masukkan trocar, kita nak tengok dalamnya betul-betul, kita kena kembangkan dia. So kita masukkan kamera, kita masukkan gas, tiup, dia kembang, baru boleh nampak betul-betul ruang kat dalam kan. So macam tu juga laparoskopik ni, prosedur ni. So dia masukkan gas tu kembung perut. So bila kadang-kadang gas karbon dioksida yang tinggi boleh menyebabkan pressure dekat sebelah paru-paru dan rongga pleural cavity tu. Saya rasalah disebabkan oleh itu, menyebabkan dia ada pneumothorax, jadi pneumothorax. Tapi tak sure sebab apa, tapi itu mungkin boleh jadi sebab, salah satu sebab dia daripada laparoskopik prosedur tu. Alprazolam dia makan anti-anxiety punya medication. Kenapa doktor kena makan ubat anti-anxiety? Ada psychiatry problem ke dia anxious? Tapi surgeon ni nak buat operation makan ubat anxiety. Tu cara dia. Sebelum kita panggil scrub lah, kita nak scrub, basuh tangan ni kita cuci sampai sini, sampai sini. So dah tak boleh pegang apa-apa dah, kecuali benda sterile. So kita pakai glove yang sterile. Mask pun dah tak boleh pegang, ni tak boleh pegang, nak garu-garu semua tak boleh dah. So kita scrub tu dah bersih, pakai baju scrub nanti pun bersih. So benda ni bersih, kawasan ni tak sterile, tak boleh sentuh. Nak betulkan spek ke, nak apa ke, emas pun tak boleh pakai lah. So different. Nak scrub, beza scrub dan tak scrub. 랩탭을 치겠습니다. 콜로스톰으로 빼실 건가요? 아니, 괜찮아요. 알겠습니다. 거기. Hemicolectomy, end-to-end anastomosis. Colectomy itu adalah potong usus besar, end-to-end anastomosis, potong sini, end-to-end. So ujung sini kita sambungkan, end-to-end anastomosis. Tuh lihat tangan tu, ini kena belajar ni, hand tie like a surgeon. Tengok saya punya video. Sap. Okey, dalam kita buat operation, kadang-kadang ada benda yang bukan teritori kita. Macam contoh saya, kalau saya buat operation, kita buat operation dekat bahagian perut ni, tiba-tiba tengok rahim dia besar ataupun ada problem kat rahim dia, kita kena call doktor bahagian ONG. Dia orang kena datang, kena tengok, assess. Kalau dia orang nak buat apa-apa, dia orang buat go in sekali, combine surgery lah. Dia kata nak sini combine dengan cardiothoracic surgeon. So dia nak panggil doktor bahagian jantung dan rongga paru-paru untuk buat operation sekali. Dia ngantuk tadi dia makan ubat alprazolam ni. Ambil lagi sebiji, bukan sebiji, 2-3 biji tu. Macam tu lah. Dia tak boleh pegang benda lain sebab dia dah basuh tangan dia dah scrub tu, tangan kena macam ni. Walaupun dah pakai glove, tangan kena macam tu. Tu fokus, tak boleh terganggu. Doktor surgeon ni, dia punya fokus tak boleh terganggu. So macam ni, dia dah ambil ubat anti-anxiety tu, dia jadi macam ngantuk lah kot. So bila dah mata dah blur, tu dia marah orang, cari kesalahan orang je kan. Tapi perfect lah, dia punya scene operation theatre dia memang mantap lah, seronok lah.
suction, sedut darah tu tak boleh nampak nanti ya. Bila kita nak buat operation ada perdarahan apa semua kan, assistant kena suck, nampak tempat berdarah, stop, ni dia flashback balik. Minah ni macam mana nak jadi surgeon? Tengok mayat nak muntah, muntah kat baju member, pengsan. Ya, bila kita dekat dalam anatomy class, kita akan bedah mayat lah. So dalam tu kita akan belajar. Kita boleh belajar daripada teori, daripada buku semua, tapi kalau kita dapat betul-betul, kita lebih real lah belajar, lebih senang ingat lah. Ini kat district hospital, Master Kim dia receive patient dekat emergency. Dia handle, wah, so cool. So dia handle apa ni, kes-kes kat kecemasan tu bagus lah, agak detail lah cerita ni. Dia cerita macam mana dia receive patient, once dah dapat patient dia, okay, dia akan make sure tahu history dia. Once dah tahu history dia, mechanism of injury tu macam mana, kemudian dipreparekan apa barang-barang semua. Lepas tu cari line ni maksudnya kita, istilah kita saluran darah tu, kita cari tube, masukkan jarum semua supaya dapat sambung ke darah, sambung ke air semua. Tu kita panggil line. Kita cari line, cari 2 line, mana saluran darah yang besar cari supaya kita nanti senang nak masukkan air, masukkan darah. So tadi dia kata central line, maksudnya yang kecil-kecil ni tak boleh, nak cari central sini ataupun kat femoral, sebab saluran darah yang besar. Central line maksudnya yang besar lah. Saya ada buat video pasal IJC incision, pun samalah macam tu. So make sure prepare everything, ambil darah, lepas tu proceed. Tu bila semua berjalan dengan lancar, tu yang nampak macam smooth tu, macam so awesome. Okay, okay, so ni menjual diri. Berapa kau nak bagi aku untuk aku jadi surgeon kat sini? So tidak beretika lah macam tu kan. Jadi doktor, kita untuk membantu, bukan untuk dapat duit, tapi kita sebagai manusia kita berada di tengah-tengah lah. Kita tak boleh terlalu mata duitan, tak boleh juga terlalu fikir pasal duit, sebab ada mulut-mulutnya nak ditanggung, anak-anak, isteri. Kena bersederhana, tak boleh niat untuk dapatkan duit. So kalau kita treat patient untuk dapatkan duit, itu akan ethically is wrong lah. Harap kita semua, anda dan saya, dapat belajar sesuatu daripada episod kali ni, episod pertama. Tapi bagus lah, seronok lah. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain episod. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.